Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa petang. Terima kasih sahabat saya saudara Mursyid Yunus. Pertamanya saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media, editor, wartawan, semualah yang hadir pada malam ni. Saya sebenarnya terkejut bila ada setup macam ni. Saya punya request duk sembang dengan Mursyid. Pertamanya saya kata kita ingat nak jumpa lah, kenal-kenal dengan media. Mungkin ada ramai yang dah kenal saya, mungkin yang belum kenal. Sebab saya sebelum ni banyak bekerja di belakang tabir. Jawatan dalam politik, saya Ketua Muda UMNO Bahagian Merbuk di Kedah. Siapa yang tak pernah dengar Merbuk tu, dia sebelah Sungai Petani lah. Dia di Kedah. Lepas tu saya Exco Muda UMNO Malaysia. Dan saya banyak bekerja di belakang tabir sebenarnya sebagai setiausaha politik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazli Khalid. Saya kira kalau ikutkan pelibatan dengan media sebelum ni, saya banyaklah juga sebenarnya. Sebagai pimpinan muda, saya duk keluar juga kenyataan-kenyataan dan juga penulisan artikel, especially melibatkan isu undang-undang. Sebab background saya sebelum ni adalah pengamal undang-undang. Sebelum jadi setiausaha politik, saya bekerja sebagai peguam. So sebagai peguam, yang banyaklah benda perkara yang saya komen juga. Dan saya tak pernah engage dengan tuan-tuan dan puan-puan secara direct sebelum ni. Banyak yang saya tulis di Facebook, tetapi adalah kawan saya Hazran, Setiausaha Akbar Datuk Seri Mazil lah yang banyak tolong saya. Kalau ada artikel yang saya tulis, dialah yang tolong hantar kepada media. Sebab itulah mungkin kita tak selalu jumpa secara berdepan macam ni. Itu yang saya minta untuk nak jumpa, nak makan-makan sekali. Cuma saya terkejut juga ada setup macam ni. Sebab selalunya saya duduk diri belakang tu. Saya diri belakang tu untuk mendengar apa yang Datuk Seri Mazli nak cakap dan sebagainya. Tapi kali ni saya senang je saya bagi tahu kat sahabat saya Mursyid. Saya kata bila kita dah banyak bekerja di belakang tabir ni, of course paling pertama saya sedar bahawa dalam dunia saya, dunia politik, yang paling penting adalah hubungan dengan pengamal media. And which pengamal media ni we really need to appreciate. Sebab kita tak semestinya meminta pengamal media ni untuk ikut ataupun just quote benda-benda yang bagus yang kita cakap dan sebagainya. Tapi engagement dengan pengamal media ni pasal kebergantungan masyarakat dan rakyat ni kepada media sangat tinggi. Yang tu yang saya tahu, saya sedar. Dan betul lah bila nak move forward dan sebagainya, of course. Sebab tu saya pun sendiri berbesar hati untuk jumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Pasal saya pun tahu sebagai orang muda, sebelum tu saya baru berusia 30 tahun lah. Walaupun nampak tua sikit, so baru 30 tahun kan. Saya angkat sumpah setiausaha politik kira among the youngest pada umur 29 tahun kan. Jadi pengalaman tu tak banyak, cuma adalah sikit dalam bidang pentadbiran. Saya started bekerja dengan Menteri Pendidikan di usia 24 tahun kan. Habis kerajaan BN kalah tu, saya kembali ke praktis sebagai peguam lah. So itulah sikit latar belakang. Dan saya pun tak tahulah kalau ke depan ni macam mana dan sebagainya. Cuma satu, saya kata saya takut kalau tak ada lagi orang-orang lain yang banyak yang kawan-kawan saya dalam politik, dalam pemuda UMNO. Saya takutlah mungkin ada yang mereka ni tidak ada engagement baik dengan pengamal media. I'm sorry from them, daripada pihak mereka. Tetapi kita pun, saya ambil inisiatif ni lah untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang tu lah serba sikit pasal kenapa yang ada program malam ni. Saya pun terkejut. Saya ingatkan
tak apa ramai, pasal saya tahu sekarang ni lepas pada parlimen dibubarkan 10/10, maknanya tuan-tuan dan puan-puan punya jadual tu, kalau kami ahli politik ni ada 12 program, tuan-tuan mungkin ada 13-14 program. Pasal memang terlalu banyak program dan himpunan dan sebagainya yang nak di-cover. Jadi yang tu yang saya appreciate pada malam ni. Saya tahu hari ni pun banyak event yang berlaku. Cuma saya appreciate lah, hargai kehadiran tuan-tuan puan-puan dalam sesi suai kenal kita ni. Saya pun tak ada apa pun nak cakap apa, tak ada lah nak umum ke apa ke, tak ada. Cuma malam ni perkongsian saya nak share sikit lah saya punya thought mengenai selepas kita tahu parlimen Dewan Rakyat dibubarkan. Kita tahu pada kali ni pilihan raya umum yang ke-15 ni adalah satu pilihan raya yang cukup penting. Pasal jumlah pengundi dia sangat ramai, dah melebihi 21 juta. Dan juga apabila ada satu orang panggil perubahan yang besar dalam landscape setelah kita ada pindaan kepada perlembagaan persekutuan lah, di mana umur 18 tahun dah mempunyai hak sebagai pengundi di Malaysia. Jadi dan juga yang kedua yang paling memberi pertambahan kepada hak kepada warga negara Malaysia yang boleh mengundi ni, apabila kita memperkenalkan undi secara automatik. Sebab sebelum ni saya ingat orang muda especially lah, mereka ini yang mana yang tak ambil tahu pasal perkembangan politik. Kami pekerja parti sebelum ni sangat perlu bekerja keras untuk mendaftarkan orang mengundi. Jadi sekarang ni semua orang yang cukup umur 18 dia akan daftar diri sebagai pengundi automatik. Jadi this is a very tough game untuk semua. Saya tahu, saya pun sebagai orang muda sendiri, pemimpin muda dalam parti pun, kita pun masih lagi belum dapat a concrete orang kata sokongan. Tetapi kita tahu kehadiran sokongan tu semakin lama semakin datang. Dan apabila kita dah tahu bagaimana cara untuk kita nak mendekati orang muda, bagaimana untuk kita nak memahamkan mereka. Sebab saya boleh ceritakan ramai orang di luar sana, terutamanya orang yang sebelum ni tak jadi pengundi, mereka ni, dia orang semua tak tahu bahawa apa itu hak mengundi, dan dia orang langsung tak pernah berfikir untuk keluar mengundi. Jadi ini juga satu cabaran untuk semua. Macam mana, saya ingat ini pun peranan yang besar yang media boleh mainkan untuk bagaimana akhirnya kita boleh cari satu jalan supaya rakyat Malaysia di luar sana, terutamanya orang muda, sedar bahawa semua orang ada hak untuk mengundi. Dan kali ini mereka hanya perlu semak saja di mana yang mereka berdaftar sebagai pengundi. Maknanya di mana tempat pembuangan undi, parlimen mereka, dun mana yang mereka akan mengundi, yang tu sahaja. Dah tak perlu dah pergi ke pejabat pos, SPR dan sebagainya untuk buat permohonan mengundi. Jadi inilah saya ingat perkara yang cukup penting juga yang saya try untuk bercakap mengenai perkara ni, untuk menyedarkan ramai orang di luar sana, terutamanya orang muda, mengenai hak mereka untuk keluar mengundi lah. Jadi saya ingat yang tu lah kalau ada apa soalan dan sebagainya. Sebab saya ingat saya sembang tadi kan. Jadi okey. So I don't mind. And any question pun tak apa lah. Tentang Kedah. Ya? Negeri Kedah macam mana? Negeri Kedah. Negeri Kedah kita tahu bahawa DUN tidak dibubarkan. Dan kita pun sebenarnya di Negeri Kedah sebelum ni kita masih lagi ternanti dengan keputusan yang nak diambil oleh kepimpinan parti. Sebab kita tahu Negeri Kedah ini dipimpin oleh kerajaan PAS dengan Perikatan Nasional. Jadi kita boleh lihat sejurus daripada keputusan PAS untuk memilih terus bersama dengan Perikatan Nasional, sedangkan UMNO telah meletakkan syarat bahawa kalau nakkan balik kerjasama PAS dan UMNO dalam Muafakat Nasional tu, PAS perlu meninggalkan Perikatan Nasional. Jadi kita dah tahu bahawa BN akan pergi solo lah kan. UMNO bersama Parti Komunan, MIC, MCA dan rakan-rakan lain, kita akan
bekerja ke arah pelangaian ni untuk bertanding dengan Solo. Jadi tak ada kerjasama dengan PAS. Kita pun tahu bahawa PAS telah membuat ketetapan tidak membubarkan DUN Negeri Kedah. Jadi di Negeri Kedah ni sebagai satu negeri yang swing state, kita mempunyai keyakinan lah pada kali ini BN akan dapatkan jumlah kursi yang lebih banyak lah di parlimen. Yang itulah saya ingat, bang. Okey, nak tanya, sebelum tu nak tahu macam mana daripada peguam kepada politik. Apa sebenarnya yang objektif utama lah yang nak? Yang saya lah. Saya yang macam mana? Okey, apa yang saya nak cerita, kongsi. Bila saya pilih, sebab saya dah jadi peguam, kemudian saya dah jadi kira sekarang ni sebagai full time politician ni. Kira salah satu perkara yang telah memberikan saya inspirasi untuk terlibat dalam politik ni sebenarnya mengenai, saya ada satu pemikiran untuk kita nak buat reform kepada beberapa sistem lah. Dan apabila saya jadi peguam, dan sebelum tu di universiti saya juga sebagai aktivis mahasiswa dan sebagainya, kita nampak perlu ada beberapa perubahan yang perlu dibuat dalam kerajaan, yang perlu dibuat oleh sistem negara. Jadi itu antara perkara yang membuatkan saya memilih untuk meninggalkan dunia peguam ini dan masuk politik dengan semangat untuk kita nak buat perubahan. Sebab kita tahu, kita sedar sebarang perubahan tu dia akan first of many, dia akan bermula dengan kuasa-kuasa tu yang kita boleh dapat tu dengan politik lah. Jadi that's why saya memilih untuk ke arah politik, dan now saya tinggalkan dah lebih setahun dah dunia guaman saya lah. Okey, sebab bidang peguam, jadi saya nak tanya, mungkin boleh bagi guideline kepada pembuat konten, sebab sekarang ni perang saraf dah bermula kan. Maksudnya pengisian antara konten-konten dan disusuli dengan komen-komen. Adakah macam konten yang macam mana yang boleh berpotensi untuk kena samai, dan komen yang macam mana yang mungkin bentuk menghina ke apa ke yang keterlaluan, ada peruntukan undang-undang kat atas tu, mungkin boleh jelaskan kepada generasi muda hari ini. Ya betul, saya setuju sebab sekarang ni kita pun kena tahu ada akta SKMM kan. Tetapi akta SKMM ni juga selalunya dia dibacakan bersama dengan penal code. Penal code ni dia ada juga kesalahan penipuan, kesalahan kalau kita membuatkan ugutan berbau jenayah. Sebab perkara ini pun kadang-kadang bila kita main di media sosial, kadang-kadang kalau kita nak marah ataupun kita nak kecam tentang sesuatu perkara pun, kadang-kadang kita mungkin ada pemain media sosial yang dia sampai to that extent dia dah menghina dan dia menjadi satu ugutan. Itu pun juga satu bahaya. Itu belum kita kira lagi ada juga peruntukan di bawah akta hasutan. Jadi perkara-perkara inilah yang sebenarnya saya ingat media sosial sekarang ni very open. Tetapi masih lagi perlu penguatkuasaan yang kuat lah, yang berdasarkan akta-akta ni. Sebab itu saya berfikir satu education lah, satu education mengenai media sosial ni, the do and the don'ts ni boleh kita ketengahkan. Sebab ramai orang yang tak tahu. Sebab kadang-kadang tu ada yang dia keluarkan pendapat dia, pendapat tu kadang-kadang bagus, tapi cara lontaran pendapat, cara konten itu dibuat tu membuatkan mungkin benda tu telah menjadi satu kesalahan di bawah mana-mana akta lah. Itulah. Aizat, this is first time budak-budak 18 akan mengundi. Betul. So sebagai orang muda, apa yang BN lah perlu tawarkan untuk menarik minat-minat budak-budak ni, generasi baru yang tak tahu apa-apa ni? Saya ingat yang paling utama sekarang ni, macam mana Barisan Nasional nak dapatkan sokongan budak-budak pengundi muda berumur 18 sampai
21 tahun ni, bukan saja sampai 21 sebenarnya. 40 tahun ke bawah undi orang muda ni adalah pertamanya apa tawaran yang Barisan Nasional nak boleh berikan. Tawaran tu bermaksud hari ini orang muda sekarang ni dia tidak lagi nak tahu mengenai apa sejarah yang BN telah buat untuk membina negara bangsa ni. Hari ini orang muda dia Barisan Nasional kena tawarkan dalam bentuk apa keyakinan mengenai apa pekerjaan yang boleh orang muda dapat. Dan kemudian kita tahu isu yang sangat besar bermain ni adalah mengenai kos sara hidup. Apakah tawaran yang Barisan Nasional BN boleh buat supaya akhirnya ada satu solusi mengenai kos sara hidup, ada jaminan pekerjaan yang mana ini semua adalah melibatkan masa depan orang muda yang cukup penting. Dan tawaran itu juga boleh secara spesifiknya sebab kita tahu juga macam mana akhirnya orang muda yang dapat pekerjaan pun kadar pengangguran dia sebagainya, dan bagaimana mereka nak teruskan kehidupan. Apakah BN boleh tawarkan cara untuk akhirnya orang muda ni mempunyai rumah sendiri. Itulah antara perkara. Dan kemudian saya tengok apabila kita ada pertambahan pengundi orang muda, salah satu perkara yang cukup penting juga untuk BN buat adalah adakah BN mampu untuk ketengahkan calon-calon muka baru dan juga calon orang muda. Sebab kita tahu apabila kita nak bercakap mengenai isu orang muda, sudah tentulah dia kena orang muda yang cakap. Sebab dia kena ada pemimpin daripada kalangan orang muda yang boleh bercakap mengenai isu orang muda. Sebab mereka ini, kita sebagai pemimpin muda ni lebih memahami apa cita rasa, apa aspirasi orang muda. Kita mungkin sangat tahu bahawa BN ini adalah parti yang dah lama. Jadi ini adalah cabaran untuk pada kali ini PRU15 untuk BN mewajahkan semula BN ini sebagai parti yang boleh diterima semua golongan, termasuklah golongan orang muda ni. Ini cabaran dia lah. Jadi you harap PRU15 ni BN bagi banyak kursi pada orang-orang muda lah ya? Ya, dia orang muda dan orang berwajah baru lah, new faces. Sebab kita tengok trend penerimaan pengundi kepada calon muka baru dan calon muda di dua pilihan raya negeri, di PRN Melaka 86%, di PRN Johor pun 79%. Jadi penerimaan kepada calon muka baru ni mungkin sebab bila calon yang baru yang belum lagi pernah diketengahkan jadi yang berhormat dan sebagainya, baggage yang dibawa itu tak besar. Mungkin tak adalah isu-isu berkaitan dengan korak, rasuah dan sebagainya, itu tak ada. Dan benda inilah yang sebenarnya yang kita nak kena bagi tawaran muka baru kepada pengundi ni. Sebab antara benda yang cukup penting yang kita kena bersihkan balik BN ni adalah daripada wajah ataupun persepsi buruk mengenai korupsi dan juga rasuah lah terhadap pemimpin BN. Sebab itulah saya sangat mengharapkan agar kepimpinan Barisan Nasional pada kali ini masih lagi berani mengekalkan momentum untuk mengetengahkan calon muka baru dan calon orang muda lah untuk bertanding dalam PRU15 ini. Sebenarnya tadi you bagi tahu macam BN sendiri perlu wajah baru kan UMNO dan juga Barisan kan. So apa kekuatan strong factor yang ada yang perlu you all terapkan dari Perdana Menteri sendiri untuk memastikan yang segala apa yang korang janjikan, korang katakan kepada pengundi muda itu bukan sekadar manifesto kosong ataupun mula-mula sahaja, memastikan ianya perlu direalisasikan. So untuk meyakinkan pemuda muda, sebab kalau kita lihat dalam social media, dalam media mainstream sekalipun, foto-foto berita sekalipun, kita lihat banyak berita-berita berkenaan dengan opposition, dengan kerajaan. So pemuda lebih banyak berfikir which one is better untuk mereka kan. Kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni yang lebih meruncing dari ekonomi, pekerjaan. So untuk selepas PN ni, kalau mereka memilih UMNO, memilih BN, so betul ke you all
Okey, apa saya ingat kalau kita nak bercakap soal manifesto, ikrar untuk pilihan raya dan sebagainya, Barisan Nasional sehingga sekarang ni masih lagi terbukti lah. Dia mengutarakan apa juga janji yang telah diberikan dalam pilihan raya umum. Cuma kita PRU14 kita kalah, jadi kita tak ada janji lah, kita tak ada manifesto. Tapi kita boleh tengok juga, itu yang saya katakan, kita boleh tengok apa yang ketika sekarang ni, apa kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri daripada BN, kan, apa yang Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri dah bawa, kan, untuk memberikan satu kesenangan kepada rakyat dalam waktu yang kita pun tahu waktu ni cukup getir untuk ekonomi dunia. Kita tengok sini harga minyak, contoh harga minyak. Sekarang ni kerajaan masih lagi membelanjakan satu jumlah yang besar untuk memberi subsidi minyak supaya RON 95 itu kekal pada RM2.05, sedangkan harga ikut pasaran sebenarnya lebih 2 ke 3 kali ganda lebih tinggi. Kalau kita nak cakap pula mengenai keyakinan untuk pengundi menilai daripada janji yang ditawarkan oleh BN ni, kita kena tengok the track record yang telah BN buat, dan kita kena tengok daripada segi realitinya, adakah perkara-perkara yang dijanjikan tu adalah perkara yang logik akal lah, kan. Contohnya kalau kita tahu seperti janji nak hapuskan tol, nak hapuskan hutang PTPTN tu adalah satu perkara yang tak logik nak dibuat, kan. Sebab kita pun kena tengok track record. Yang berhormat Perdana Menteri pun saya ingat 2 minggu yang lalu telah mengumumkan, minggu lalu kot, tak silap saya, telah mengumumkan insentif untuk pembayaran PTPTN, ada balik diskaun 20%, kalau dibayar secara lump sum 15%, kalau dibayar 50%, dan juga ada bayaran angsuran. Jadi kalau untuk memberikan keyakinan kepada pengundi tentang ikrar dan manifesto BN ni, kita kena tengok balik kepada track record, dan juga kita tengok daripada segi laporan pencapaian ikrar dan manifesto yang telah BN capai di 2 buah negeri yang kita menang dalam pilihan raya negeri lah, iaitu Kerajaan Negeri Melaka dan Kerajaan Negeri Johor. Nak tanya mengenai macam PRU-PRN sebelum ni kita boleh nampak bendera-bendera dipasang masa kempen lah, tetapi kempen untuk kali ini secara tidak sedar sudah ada kempen tu bermula melalui media sosial, walaupun belum ada lagi penamaan pengumuman calon-calon. So macam mana boleh komen mengenai kempen tu daripada media sosial? Saya ingat itulah yang perbezaan pada kali ini. Kita dah tahu dah, kalau hari ni kita tengok ada bendera atau poster digantung di kiri kanan jalan dan sebagainya, itu bukan satu perkara yang pelik. Sebab apa? Apabila parlimen dah dibubarkan, walaupun masih lagi menunggu waktu penamaan calon, apabila tarikh mengundi yang nak diumumkan oleh SPR pada 20 hari bulan ni, benda tu sekarang ni dah jadi mood politik lah, dah bermula dah. Jadi semua parti politik dah mula bekerja. Kita pun di peringkat Barisan Nasional, saya pun boleh kongsikan di peringkat saya di kawasan pun, kita dah buka semua bilik gerakan. Bilik gerakan sekarang ni hari-hari sudah ada pekerja parti. Dan kalau kita tengok pula di media sosial, itulah bezanya PRU pada kali ini. Sebab selain daripada kempen secara fizikal, kempen secara atas maya ni memainkan satu peranan yang cukup besar. Sebab kebergantungan pengundi sekarang ni untuk mengakses kepada bahan kempen, mengakses kepada calon, nak mengakses kepada sebarang informasi mengenai parti politik yang bertanding dan sebagainya, semua saya ingat majoriti melebihi 60% mereka bergantung kepada atas talian dan media sosial lah. Jadi kali ini cabaran untuk semua parti politik termasuk Barisan Nasional adalah untuk kita bagaimana nak memenangi kempen di media sosial lah. Maknanya hari ni kita tahu industri kreatif, kalau kita dah tengok hari ni dunia dah berkembang. Sebelum PRU14 kita tak ada TikTok, kan. PRU14 kebergantungan kepada YouTube tak banyak. Tapi hari ni TikTok tu macam mana kaedah yang parti politik nak dapatkan
apa kita punya informasi bahan kempen itu dapat FYP dan sebagainya, itu juga adalah satu cabaran yang barulah kepada semua parti politik. Aizat, andai you dicalonkan, cakap parlimen mana ke apa janji you kepada pengundi? You punya manifesto. Jadi saya kalau you terpilih, apa manifesto dia orang nak tahu. Oh, saya pun tak tahu sama ada saya dicalonkan Tak atau apa, tidak. kita bagi dulu you Okey. what is your ni. Saya satu yang saya ingin tarik juga perhatian sebenarnya. Sekarang ni pengundi dan rakyat juga, saya tengok kita kena faham bahawa nak memilih wakil rakyat ni bukan memilih pemimpin yang hanya perlu bagus bekerja dalam bidang bab kebajikan rakyat. Maknanya kebajikan rakyat tu memang dah jadi satu tanggungjawab semua pemimpin pun. Tetapi jadi wakil rakyat, ahli parlimen ni juga kita sebenarnya perlu memilih pemimpin yang mempunyai kebolehan untuk kita menjadi anggota legislatif. Kita tahu anggota legislatif ni di parlimen ni, peranan ahli parlimen ni cukup besar, terutamanya dalam perihal melibatkan pembentangan rang undang-undang, ada perbahasan nak diluluskan rang undang-undang. Jadi kalau kita memilih pemimpin yang hanya bagus dalam menjaga kebajikan rakyat, itu dah tak cukup sebenarnya. Jadi Apa janji you? kalau saya janji, Kalau you dah terpilih, ni apa yang you nak Tak. apa yang you nak bawa nak ke ni untuk saya saya kalau saya nak tanding pun, kalau dipilih lah, kita nak kalah. kalau dipilih pun, kalau tercalon pun bukan di tempat lain lah. Saya dah berkhidmat di Merbuk ni lebih 4 tahun, dah ada jawatan. So Parlimen Merbuk tu tak tahu lagi. Jadi saya terus berkhidmat di sana. Cuma macam saya kongsi sikit, banyak janji yang saya nak buat sebenarnya. Tetapi satu yang saya nak share juga, macam saya di Parlimen Merbuk, saya bukan wakil rakyat, tapi bila saya ada jawatan dalam pentadbiran, jadi saya juga telah mengusahakan, ingat projek pun bernilai lebih 50 juta. Contohnya di tempat saya, di parlimen saya ni ada isu yang tak pernah diselesaikan dah 25 tahun. Isu bekalan air. Sudah semestinya kalau saya terpilih sebagai calon, janji yang pertama adalah untuk saya nak cari jalan untuk menyelesaikan masalah bekalan air kepada penduduk di sekitar Parlimen Merbuk dan Tanjung Dawai. Dulu di Tanjung Dawai je, sekarang di Bukit Selama dia ada 2 dun Parlimen Merbuk, 1 dun Tanjung Dawai, dun Bukit Selama yang kedua. Sekarang ni dun Bukit Selama pun sudah ada masalah bekalan air. Nanti masalah infrastruktur yang dah 25 tahun kan, belum ada jalan penyelesaian dia. Jadi ini adalah satu perkara yang saya betul-betul nak buat, nak bantu supaya rakyat di kawasan tak perlu lagi nak tunggu, nak tahan baldi, tunggu lori air dan sebagainya. Dia dah jadi rutin. Dia dah jadi rutin untuk kami di Merbuk ni. Kalau ada air 2 minggu tu tak putus air, maknanya itu adalah satu perkara yang luar biasa. Jadi benda ni sebenarnya untuk negara yang sepatutnya sekarang ni kita pun dah jadi negara yang moden, yang ke arah teknologi. Sebenarnya masalah infrastruktur ni tak patut lagi dihadapi oleh rakyat lah. Jadi yang tu antara. Yang kedua yang saya boleh janjikan lah, sebab saya nak melihat benda ni bukannya macam saya kata, soal kebajikan tu sudah semestinya jadi salah satu perkara utama. Tetapi yang lagi satu yang tawaran yang saya nak tawarkan adalah kepada rakyat adalah untuk kita nak mempunyai ahli parlimen, wakil rakyat yang benar-benar menjalankan fungsi legislatif dengan baik. Sebab saya tengok benda itulah yang mungkin ramai tak sedar. Sebab kita perlukan satu peranan legislatif yang baik dalam penggubalan undang-undang ni. Sebab kita tak mahu akhirnya undang-undang yang telah tergubal itu dipertikai oleh rakyat. Maknanya kalau ada
sebarang pandangan dan cadangan ni sudah semestinya waktu perbahasan pembentangan di Dewan Rakyat itulah sebenarnya yang harus betul-betul diambil perhatian. Kalau tadi yang saya boleh kongsikan lagi, kalau saya di Merbuk tadi ada bekalan air, dan juga kami di Merbuk ni sebenarnya kepadatan penduduk pun menjadi satu masalah yang besar. Pengundi dah ada 132,000. Jadi penduduk, kalau dua Parlimen Sungai Tani dan Parlimen Merbuk ni dah ada lebih kurang 500,000 penduduk, sudah semestinya isu mengenai kesesakan jalan raya itu juga adalah satu perkara yang saya nak bawa. Dan satu lagi mengenai pendidikan lah. Pendidikan dan peluang pekerjaan. Itu antara forte utama lah yang saya amat berminat lah. Sebab saya pun sebagai orang muda yang mempunyai peluang sekarang jadi anggota pentadbiran dan sebagainya, benda ni semua bermula dengan peluang pendidikan yang baik yang saya terima. Tetapi saya tahu peluang pendidikan yang baik ni tidak diterima oleh ramai orang muda. Akses kepada pendidikan tu, sebab hari ni akses kepada pendidikan tu semestinya perlu matching dengan peluang pekerjaan yang ada. Maknanya kalau hari ni ramai kita belajar bidang jururawat pun, kalau peluang pekerjaan untuk menjadi jururawat tu dah tak relevan. Jadi dia kena terus matching dengan peluang pekerjaan yang ada lah dengan industri. Tapi setakat ni macam mana lihat penerimaan di Parlimen Merbuk ni? Kalau saya tengok di Parlimen Merbuk ni, kita satu tempat yang tak boleh kata kubu kuat mana-mana parti. Kalau dulunya di Merbuk ni cukup dikenali lah sebab ahli parlimen kita Tun Daim Zainuddin. So Tun Daim Zainuddin ni adalah satu politician yang lama berkhidmat di Merbuk. Cuma saya tengok kalau penerimaan di Merbuk hari ni cukup baik, dan mereka ini menilai calon itu berdasarkan individu, bukannya kepada parti yang nak diwakili lah. Sebab saya pun berjumpa dengan ramai sebenarnya dengan orang yang pengundi atas pagar ni. Apabila kita semang-semang ni, mereka menilai seseorang pemimpin itu berdasarkan peribadi pemimpin tu, cara pemimpin tu bercakap. Mereka tidak lagi menilai daripada segi orang kata parti yang diwakili lah. Dia nak tengok gerak kerja tu sama ada kita betul ikhlas dan fokus. Dan lagi satu, saya tengok penerimaan pengundi adalah paling utama. Dia nak tengok cara pemimpin itu, sama ada pemimpin itu kadang-kadang hidup dengan kemewahan yang kita pun tak tercapai akalnya. Jadi last kali dia akan menilai sama ada pemimpin itu bersih, dia ada masalah rasuah dan korak ataupun tidak, dan adakah kita betul-betul boleh very responsif kepada setiap isu permasalahan yang dibangkitkan. Setakat sekarang ni alhamdulillah saya tengok ada penerimaan yang baik lah. Sebab kita orang muda, kita tak ada masalah. Dan saya juga apa yang saya buat di Merbuk, sepanjang PKP dan sebagainya, lebih 9,000 kampik beras yang saya telah edarkan, kita tak pernah ambil kira latar belakang politik. Maknanya kita bekerja ni untuk semua orang. Sebab kita tahu semua orang ni memerlukan, apabila mereka memerlukan bantuan, jadi kita kena yang paling pertama lah sampai. Dan kita tak boleh ambil kira bangsa dia, agama dia, ataupun apa ideologi politik dia kalau untuk kita nak bantu masyarakat dan rakyat yang susah tu lah. Macam yang parti lain masih menggunakan isu banjir sebagai alasan tidak bergaduh, mungkin ada pandangan ke daripada? Saya tengok bila isu banjir ni dia dah tak relevan pada waktu ini. Sebab yang pertamanya, yang bercakap mengenai pilihan raya waktu banjir ni, sekarang ni mereka ni lebih ke depan dalam menjalankan kerja kempen. Dulu mereka cakap tak nak pilihan raya ni sebab banjir dan sebagainya, tapi kita tengok sebahagian daripada mereka yang sangat mengetengahkan isu banjir, hari ni mereka lah yang paling aktif dan paling giat menjalankan kerja-kerja kempen. Sedangkan saya tengok di pihak Barisan Nasional, UMNO dan sebagainya, kita tahu pilihan raya ni kita berhadapan dengan risiko banjir pada bila-bila masa. Kita masih lagi fokus kepada setiap persiapan, dan kita juga
saya sebagai ada dalam kerajaan, kita pun tahu bahawa agensi-agensi kerajaan sekarang ni pun kita memang mobilize untuk mereka ni standby 24/7 kepada sebarang kemungkinan. Kemudian don-don yang tidak membubarkan kerana isu banjir ini sebenarnya bukan satu perkara yang patut kita nak cakap, sebab kita tahu Pilihan Raya Negeri Melaka terbubar kerana ada percaturan politik. Ada adun di Melaka tu lompat mati kepada Pakatan Harapan yang menyebabkan DUN terpaksa dibubarkan, dan Negeri Melaka pembuangan undi, kempen dan sebagainya berlaku pada November 2021, iaitu maknanya lebih kurang pada waktu ni lah. Negeri Melaka berlaku pada waktu musim banjir, kalau nak dikatakan musim banjir. Seterusnya, yang saya rasa benda yang paling patut dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri bawah pimpinan Pakatan Harapan, PAS, Perikatan Nasional ni, DUN tidak wajar untuk kita nak hold pembubaran tu, kita tangguh pembubaran tu, sebab ini akan melibatkan kos yang amat tinggi kepada kewangan negara, sebab kita tahu nak menganjurkan sesuatu pilihan raya tu dia menelan kos ratusan juta. Jadi tu yang saya masih beranggapan sehingga hari ini. Sebelum 20 hari bulan ni, kita masih beranggapan bahawa DUN kecuali negeri Sabah, negeri Sarawak, negeri Johor dan negeri Melaka perlulah dibubarkan untuk pilihan raya bersekali dengan pilihan raya peringkat parlimen. Jadi tak ada isu banjir, sebab kita juga kena tahu bahawa SPR sebenarnya mempunyai hak untuk menangguhkan sesuatu pilihan raya, walaupun mungkin 20 hari bulan ni SPR dah mengumumkan tarikh-tarikh untuk penamaan calon, tarikh untuk membuang undi, tetapi kita tengok balik undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan pun telah menyatakan bahawa kita ada satu tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran untuk dibuat pilihan raya. Jadi SPR pun mengikut undang-undangnya, mereka mempunyai hak. Kalau berlaku musibah, kita tak maulah musibah itu berlaku, tetapi sekiranya berlaku, sebenarnya SPR mempunyai hak untuk menangguhkan tarikh yang mungkin dah diumumkan tu, kerana kita nak memberi fokus kepada musibah dan banjir yang berlaku. Jadi yang ni yang saya ingat ramai tak tahu, tapi SPR ada hak kan, mempunyai kuasa mengikut perlembagaan dan undang-undang lah untuk tangguh tarikh pilihan raya sehingga selesai musibah. Dan kita pun tahu, saya ambil contoh juga di beberapa tempat yang mana kerusi dia kosong kerana ahli parlimen ataupun wakil rakyat dia meninggal dunia. Kita tahu bahawa satu ordinan darurat boleh dikuatkuasakan untuk menangguh sesuatu pilihan raya. Jadi ada banyak pilihan daripada sudut undang-undang kalau kita nak bercakap soal isu undi ketika banjir ni. Dan saya tak rasa kerajaan SPR ni akan membiarkan seperti mana orang cakap, kita takkan nak membiarkan rakyat terpaksa naik sampan, meredah banjir, air sampai ke lutut semata-mata untuk keluar mengundi. Sebab kita tahu tempat-tempat yang selalunya dijadikan pusat pembuangan undi seperti sekolah ni sudah semestinya perlu kita bagi laluan untuk jadikan sebagai pusat pemindahan sementara untuk masa banjir lah. Encik Aizat, baru ni Charles Santiago dia saman pada PM kerana buat pilihan raya. Apa komen you sebagai lawyer? Saya tengok sebagai Saman pemula apa namanya? dia memfailkan satu writ kepada Perdana Menteri kerana telah membuat pembubaran dewan pada waktu ni. Saya tengok daripada sudut undang-undang benda itu sudah semestinya writ yang telah difailkan oleh bekas ahli parlimen Kelang tu mahkamah akan mengakses. Tetapi daripada sudut undang-undang saya rasa perkara itu tidak ada merit yang kuat, sebab kita tahu ikut perkara 55 Perlembagaan Persekutuan dia dalam perkara 55 tu disebut sebenarnya ahli jemaah menteri yang mempunyai kuasa untuk
menasihati Yang di-Pertuan Agong. Dalam kes ini, untuk membuat pembubaran, menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran Dewan tu, dia tidak ada pada Menteri Pembangunan Luar Bandar, dia tidak ada pada Menteri Kesihatan. Sebaliknya, kuasa dan juga hak itu berada di tangan Perdana Menteri. Jadi writ yang dibuat oleh bekas ahli Parlimen Kelang tu, itu yang saya katakan tak ada merit yang kuat, sebab kita tahu bahawa dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan, dalam undang-undang konvensyen dan sebagainya, memang kita tahu bahawa Prime Minister dan Menteri mempunyai hak untuk menasihati agung. Tetapi kita tahu dalam Perlembagaan Persekutuan juga ada antara hak Yang di-Pertuan Agong ni adalah untuk menerima ataupun menolak permohonan untuk pembubaran Dewan tu. Jadi kes itu dah selesai. Sebab apa? Sebab Yang di-Pertuan Agong selepas mendapat pandangan dan nasihat daripada Peguam Negara, daripada Ketua Keselamatan Negara dan sebagainya, Yang di-Pertuan Agong telah memutuskan untuk menitahkan untuk bersetuju dengan permohonan pembubaran Dewan Rakyat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tu. Jadi Dia tak lebih sekadar gimmick politik. itu saya nampak memang dia jadi gimmick politik ya. Pasal merit tak ada. Pasal persoalan utama mengenai hak ataupun peruntukan berdasarkan undang-undang kepada Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Dewan tu being complete. Dia adalah satu perkara yang sah. Kita Pandangan Aizat tentang ikon anak muda PJ kemungkinan tak dicalonkan kali ini. Saya kalau sebagai orang muda dalam parti, kita tahu peranan yang cukup besar YB Khairy Jamaluddin ni mainkan kepada orang muda, dan saya ingat kalau pada kali ini Barisan Nasional dan UMNO tak dapat cari kerusi ganti kepada Khairy Jamaluddin, kita dah memberi satu signal yang tidak baiklah kepada pengundi muda di luar sana. Sebab kita tahu YBKJ ni beliau sangat aktif dalam dan berjaya dalam setiap bidang tugas yang diberikan. Baik jadi menteri apa-apa pun semua boleh buat. Jadi menteri mesti boleh buat, menteri kesihatan juga jadi menteri yang cemerlang sebelum tu beliau, dan sukan, dan walaupun jadi pembangkang pun YBKJ memainkan peranan cukup besar. Jadi saya pun dah lihat kenyataan dibuat oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau memaklumkan bahawa confirm dah disahkan BN akan memberi kursi kepada YBKJ lah. Mungkin kursi tempat lain lah. Aizat, last question. Okay, macam mana Encik Aizat nak popularkan diri pada yang nak mengundi Encik Aizat? Sebab saya sendiri tak tahu, sebab saya orang Penang. So saya tak kenal pun Encik Aizat. Betul. So macam mana Encik Aizat nak menjual diri supaya orang sokong Encik Aizat? Dan adakah Encik Aizat yakin bahawa pihak atasan di Merbuk itu akan cari Encik Aizat? Okey. Jadi nak jual diri ya. Yang ni yang pertamanya, cara untuk bagaimana nak menjual diri ni sudah tentunya saya perlukan kerjasama dan juga sokongan daripada semua pengamal media. Yang itulah yang paling penting. Sebab kalau saya jual takat syok sendiri, kalau media tak bantu saya, mungkin media membiarkan kenyataan saya tu hanya dibaca oleh Facebook, hanya dibaca oleh friends. Jadi benda tu memang saya takkan berjaya untuk dikenali oleh orang ramai. Sebab tu saya sebelum saya start anything kan, apabila saya ada nak tunjukkan minat, mungkin nak lebih ke depan dalam Pilihan Raya Umum yang ke-15 ni, saya bermula dengan saya berjumpa dengan pengamal media tu. Sebab melalui pengamal media lah yang boleh membantu untuk saya mengetengahkan diri. Yang kedua, sudah semestinya saya juga kena main peranan di media sosial dan sebagainya lah, untuk bagaimana orang start kenal. Sebab saya sebelum ni dah 7-8 tahun dalam politik, tapi saya banyak berada di belakang tabir. Jadi ini kali pertama yang saya nak berada di luar tabir.
Saya sendiri bersemuka dengan orang ramai. Sebelum ni saya banyak di belakang je, jadi first of many saya sangat memerlukan sokongan, saya sangat memerlukan dokongan serta support daripada rakan-rakan media ni untuk, kalau kadang-kadang kita tahu on certain issues saya mungkin boleh bagi komen dan sebagainya, tetapi kalau ada rakan-rakan media yang dah mengenali saya, mungkin you boleh ambil komen saya, dan lama kelamaan kalau orang tengok, oh acap kali macam saya ni keluar buat kenyataan dan sebagainya, dan saya percaya orang akan mula kenal lah. Belum dia setuju ni. Bos dah setuju. Bos sudah setuju belum? Tak, kalau bos tak setuju, saya tak buat lagi lah.